السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya doakan kebaikan, barakallahu fiikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kurnia dan keberkatannya kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dialah Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam ini. Allah yang telah menukarkan siang kepada malam, malam kepada siang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawal, yang memberikan keizinan untuk terjadinya sesuatu perkara, termasuklah perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Namun perkara tadi rupa-rupanya ada kebaikan yang besar kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan kekuatan untuk kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang sebenar-benarnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh dengan cabaran pada hari ini, yang dipenuhi dengan pelbagai fitnah yang kadang-kadang kita tak sangka boleh menimpa kepada kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kita melalui kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang benar-benar cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini adanya orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, tetapi bila datangnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rasa pelik. Dia rasa susah untuk mengamalkan. Dia rasa berat. Namun dia seringkali mengatakan dia cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang benar-benar cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bila kita tahu tentang satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita suka untuk mengamalkan. Saya suka nak kongsikan dengan para jemaah berkaitan tentang pakaian. Kan bila hari ini kita tengok pakaian yang kalau ianya menjadi satu trend terkini, satu fashion, maka kita tidak akan rasa pelik. Contohnya bila kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab pakaian, antaranya Imam Nawawi letakkan sebuah hadis berkaitan tentang pemakaian izar, tentang pakaian izar. Kain bawah kita lah. Izar ni bahagian bawah, sama ada seluar ke, kain pelikat ke, ataupun mungkin jubah gitu. Nabi ajarkan kepada kita, antaranya adalah kita hendaklah mengangkat
izar kita, seluar kita, kain kita ataupun jubah kita, kalau boleh jangan melebihi buku lali. Paling rendah pun di atas buku lali. Namun ada sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi berikan galakan. Kalau mampu kita angkat sehingga ke pertengahan betis, maka kita angkatkan. Ila nisfis saq, pertengahan betis. Sebab apa? Sebab orang yang melabuhkan pakaiannya sehingga dia menyapu-nyapu lantai dengan perasaan sombong, bongkak, takabur dan sebagainya, maka kata Nabi SAW, orang ini akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sombong. Sebab tu ada perbahasan ulama, adakah kita melabuhkan pakaian tadi kerana sombong, bongkak? Kerana kita melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang mungkin kerana kurusnya, maka kain dia tu seringkali terlondih. Maka kerana dia teringatkan hadis Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah aku termasuk di kalangan orang yang menyombongkan diri, yang melabuhkan kain aku dan dalam keadaan menyombongkan diri? Maka Nabi telah mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, kerana engkau bukan orang yang berniat seperti itu. Dan pada hari ini kalau kita tengok antara fashion, kan, ni orang-orang muda lah yang pakai seluar sukan. Kan, kita tengok hari ini orang pakai seluar sukan, seluar tadi dia berada di pertengahan betis. Kan, mungkin satu ketika dahulu bila kita tengok orang pakai seluar ni, mungkin tinggi seluarnya, senting dan sebagainya, kita akan rasa pelik. Tetapi kerana dah menjadi satu fashion terkini, maka kita tidak merasa pelik. Tetapi kalau kita niatkan kita pakai seluar tadi dalam keadaan pertengahan betis untuk mengikut sunnah Nabi SAW, maka alangkah beruntungnya kita. Kerana apa? Kerana kita dapat mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita orang yang cinta dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itu ramai para asatizah, kita tengok mereka mempromosikan sunnah Nabi. Jadikan sunnah Nabi sebagai amalan kita. Jadikan sunnah Nabi sebagai amalan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat meningkatkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan banyaknya sunnah Nabi yang kita amalkan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan peluang demi peluang kepada kita. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni kalau kita tengok bagaimana para salaf mereka memberikan perhatian yang cukup rapi. Kerana apa? Mereka melakukan persediaan bagi menghadapi bulan Ramadan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba bincangkan antara persiapan yang kita perlu lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan bila kita tengok antara salah satu daripada qaul salaf, mereka mengatakan bahawa bulan Rajab ini adalah syahrut taubah. Bulan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Kerana apa? Kerana kalaulah kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan diri kita dipenuhi dengan dosa, maka takut-takut kita rasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang mungkin dia berazam bulan Ramadan nanti, tahun lepas alhamdulillah berjaya khatamkan sekali Al-Quran. Tahun ni aku berazam untuk mengkhatamkan 2 ataupun 3 kali Al-Quran. Tetapi kalaulah dirinya dipenuhi dengan dosa-dosa, maka akan menjadi satu perkara yang berat. Walaupun dia dah biasa membaca Al-Quran, walaupun mungkin sebelum itu dia berjaya mengkhatamkan Al-Quran pada tahun lalu sekali dalam bulan Ramadan, tetapi kalaulah dosanya terlampau banyak, maka perbuatan tadi akan terasa berat. Maka sebab itulah para ulama mengatakan bahawa salah satu perkara yang kita mesti lakukan pada bulan Rajab ini adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila datangnya bulan Syaban, maka kita cuba untuk menanam. Maksudnya kita cuba untuk meningkatkan amalan-amalan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila datangnya bulan Ramadan, tiada kejutan kepada kita. Tak ada culture shock. Hari ini orang yang dia berazam untuk
sibukkan diri dengan ibadah pada bulan Ramadan. Dan dia mula pada bulan Ramadan, maka bila datangnya bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan mungkin beberapa hari selepas itu dia berjaya untuk menjaga qiyamnya, mungkin qiyamul lail, solat tarawihnya, puasanya dalam keadaan yang penjagaan yang cukup rapi, menjaga semua pandangannya, perkataan yang keluar daripada mulutnya, tindakannya dan sebagainya. Tetapi tidak bertahan lama, kerana tiada persediaan yang dilakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi sebab itulah kita kena berusaha bersungguh-sungguh bagaimana kita dapat melakukan persediaan pada bulan Rajab ini, pada bulan Sya'ban, dan nanti bila datangnya bulan Ramadan, kata para ulama, kita tinggal menuai hasil. Kita tinggal menuai hasil. Maksudnya ibadah yang dah biasa kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, kita dah menjadi satu perkara yang ringan, satu perkara yang mudah. Sehingga kita dapat meningkatkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lebih sekali ganda ataupun 2 kali ganda. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni di dunia untuk Allah uji kita. Dan tentu cabaran-cabaran yang ada pada masa kini ini menyebabkan kita semakin jauh daripada ketaatan. Semakin mudah untuk kita terleka. Seorang yang dia menggunakan handphone dia untuk membaca Al-Quran, alhamdulillah, satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau warga emas, orang yang dah berusia, perasaan dia menggunakan handphone ataupun cara dia menggunakan handphone berbeza dengan orang muda. Kan orang muda bila dia ambil handphone, dia tak terus buka Al-Quran. Dia akan cuba buka apa? Buka WhatsApp dulu. Dia pun leka. Kemudian dia buka pula muka buku, Facebook. Dia tak perasan masa berlalu hampir 1 jam. Awalnya dia berniat untuk membaca Al-Quran. Jadi cabaran yang ada luar biasa pada hari ini. Sangat luar biasa. Sebab itulah kita kena berusaha bersungguh-sungguh melawan fitnah-fitnah yang ada, melawan diri kita, supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara persiapan yang kita perlu lakukan, selain kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu amalan. Ada satu amalan yang seringkali manusia lupakan. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut adalah amalan muhasabah. Amalan muhasabah. Kita hisap diri kita, kita hitung diri kita. Adakah aku dah banyak amalan-amalan sunat yang aku lakukan supaya dapat menampung banyaknya kekurangan yang ada dalam amalan fardu? Adakah kita ni orang yang sentiasa menjadi orang yang mendapatkan saf yang pertama dalam solat? Adakah kita ni orang yang selalu berlumba-lumba untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membina rumah Allah, untuk kita letakkan dalam rumah anak-anak yatim, letakkan di sekolah-sekolah agama, kita belanja anak-anak muda yang memang ada kesungguhan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang berkemampuan. Perkara-perkara kebaikan yang sangat banyak yang kita perlu lakukan penghisapan, muhasabah. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina rumah Allah, untuk meninggikan Kaabah Al-Musyarrafah. Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida binal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk buat satu perbuatan yang mulia, satu ibadah yang mulia, iaitu meninggikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Kaabah Al-Musyarrafah. Ditinggikan dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tengok bagaimana mulianya perbuatan dia tadi, tetapi satu perkara yang kita perlu berikan perhatian. Apakah perkara itu?
Iaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun dia tahu dia lakukan perbuatan yang mulia, perbuatan yang hebat, tetapi dia telah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang salaf yang bernama Wahib bin Al-Ward, ketika mana dia membaca ayat ini, dia telah menangis. Thumma yabki wa yaqul ya Khalilar Rahman tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta mushfiqun alla yuqbala mink. Wahai kekasih yang Maha Pemurah, Khalilur Rahman, engkau mendirikan, engkau meninggikan rumah Ar-Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau sangat risau amalan engkau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis kerana apa? Kerana dia sangat teruja dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan perbuatan yang mulia tetapi bimbang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu hisab yang kita perlu lakukan. Adakah dalam hidup kita selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang Allah pinjamkan kepada kita, kita telah melakukan amalan-amalan soleh yang ikhlas sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah tiap-tiap diri melihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah ia sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Kata ulama tafsir, ayat ini aslu fil muhasabah. Ayat ini adalah penerangan tentang muhasabah, tentang perhitungan yang kita mesti lakukan kepada diri kita. Adakah kita memang benar-benar bersedia untuk menghadapi hari akhirat? Kehidupan yang sedang kita lalui sekarang, kehidupan yang ada pada hari ini menarik kita, melekakan kita, sehingga menyebabkan kita terlupa melakukan persediaan yang rapi untuk hari akhirat. Hari ini kehidupan kita di dunia, kita melakukan persediaan yang cukup rapi untuk kita bersedia di hari itu. Kita sediakan KWSP-nya, bagaimana kita sediakan aset-aset yang ada. Kita ada pensionnya. Kita lengkapkan segala tabungan-tabungan yang ada. Kita ambil takaful. Ini usaha-usaha kita untuk kita mengekalkan kebahagiaan dunia kita. Kita melakukan persediaan yang cukup rapi. Tetapi bila kita tengok tentang akhirat kita, yang kita tahu kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, khalidina fiha, tiada penghujungnya. Adakah persediaan yang sama kita buat seperti mana kita berusaha untuk urusan dunia kita, untuk kehidupan dunia yang sementara, yang kita tak tahu bila kita akan mati? A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Dan sangat sedikit orang yang melepasi. Ramai sahabat-sahabat kita, kenalan, saudara-saudara kita yang meninggalkan kita. Umur tak jejak 40 tahun. Ada yang tak jejak 50 tahun. Ada yang jejak 60 tahun. Kehidupan dunia yang sementara, tetapi persiapan kita cukup rapi. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat diri kita, adakah kita memang melakukan persediaan yang sebenar-benarnya untuk hari akhirat kita ataupun belum? Maka bila kita tengok amalan-amalan yang kita lakukan, kita akan dapat perhatikan yang mana yang perlu kita perbaiki, yang mana yang perlu kita tambahkan, yang mana yang perlu kita kurangkan. Dari segi benda-benda yang harus, banyak benda-benda yang harus
yang dibenarkan, tetapi kalau baik kita tinggalkan lebih baik kerana memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian ada satu kata, sebuah perkataan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum anda dihitung. Hitung diri kita sebelum kita dihitung. Sebelum kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzinu. Dan timbangilah diri kita sebelum kita ditimbangkan. Amalan-amalan kita dihitung. Sebelum ditimbang amalan kita, kita timbang dulu. Kita periksa. Seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah kita hari ini kita merasakan seolah-olah dah cukup ibadat kita ataupun taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cuba kita hitung dosa kita berdasarkan hari. Hari kita. Kita hidup sekarang ni mungkin dah 40 tahun contohnya, ataupun 50 tahun. Tolak dengan akhir balik 15 tahun. Kan lebih kurang kalau 40 25 tahun. Kira 25 tahun kali dengan 365 hari. Berapa hari yang kita sibuk dengan ketaatan, berapa hari yang kita sibuk dengan maksiat. Maka bila kita kira dengan hari, kita akan dapat tahu banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita akan tambahkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang sementara ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Hadid, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kehidupan yang berupa semata-mata yang sementara, yang merupakan permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang semakin berkurangan. Apa yang kita ada tidak akan kekal lama. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan keturunan, serta perlumbaan untuk memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kamathali ghaith. Dunia tadi yang Allah terangkan tadi seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur. Hujan yang turun, kemudian tanah yang gersang tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanamannya cantik, pokoknya mengeluarkan hasil yang lumayan, dan menjadikan penanamnya suka dan tertarik kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu, selepas itu engkau melihatnya berubah menjadi warna kuning, musfarrah. Thumma yakunu hutama. Kemudian hancur, gugur, yang segar tadi hilang. Dan hendaklah ketahui bahawa di akhirat adanya azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Dan ada pula keampunan besar. Adanya keampunan besar serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kehidupan dunia kehidupan yang sementara. Maka kita buat penghitungan kepada perbuatan yang kita lakukan. Berapa banyak? Antaranya kita boleh buat checklist, kan? Checklist harian, checklist bulanan, mingguan, bulanan, tahunan. Dalam setahun contohnya, adakah ibadat-ibadat yang besar yang kita lakukan? Contohnya ibadat tahunan adanya korban. Alhamdulillah tahun lepas kita dah berkorban, tahun ni kita cuba korban dengan binatang yang lebih besar lagi. Cuba tingkatkan. Kalau tak dapat tingkatkan, cuba kita istiqamahkan.
Apa lagi amalan tahunan yang kita boleh lihat, ataupun ibadat umrah kita. Kan ada orang yang pergi tiap-tiap tahun. Alhamdulillah tahun lepas pergi, tahun ni nak pergi lagi. Tak salah. Kerana Allah berikan rezeki yang lebih kepada dia. Kemudian tengok pula amalan bulanan. Adanya amalan-amalan yang kita lakukan bulanan. Contohnya puasa-puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan yang kita buat. Adanya puasa-puasa yang ada dalam setahun sekali sahaja. Contohnya amalan tahunan yang lain adalah puasa Ayyamil Ashar, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Banyakkan ibadat pada waktu tersebut. Mingguannya ibadat, contohnya solat Jumaat bagi lelaki. Adakah ada peningkatan solat Jumaat yang kita lakukan? Contohnya, waktu kita hadir ke masjid, adakah kita hadir lebih awal ataupun semakin lama semakin lewat? Ataupun masih lagi maintain lagi? Kemudian dalam hari Jumaat, adakah kita berjaya menghabiskan suratul kahfi? Seperti mana yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Yang akan mendapat cahaya bainal Jum'atain. Amalan harian, solat harian kita, solat fardu yang kita lakukan, solat-solat sunat kita. Kita buat hitungan. Buat checklist harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dan adanya checklist seumur hidup mungkin kita buat. Iaitu ibadat haji. Adakah kita memang lakukan persediaan? Ada orang yang kalau dia tengok berdasarkan pendapatan yang dia ada, dia cakap tak mampu nak pergi haji. Tetapi kalau Allah berikan rezeki, akan sampai kita di sana. Maka adakah kita lakukan usaha untuk mencapai perkara itu? Buat tabungan haji. Buat tabungan. Kalau nak tengok mungkin berdasarkan kuota yang diberi, kita mungkin nombor giliran kita mungkin Ustaz, mati dulu baru sampai giliran saya. Kan? Tetapi tak mustahil. Allah rezekikan kepada kita, jangkaannya kita pergi selepas kita mati. Tiba-tiba rezeki Allah beri, kita dapat pergi lebih awal. Sebab apa? Allah tengok usaha kita tadi. Kita ada buat tabungan untuk pergi haji. Maka sebab itulah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat hitungan untuk diri kita. Jangan kita hitung untuk dunia je. Kan kita buat persediaan, kita akan jangkaannya aku hidup ni mungkin sampai 60 tahun. Kita pun kira berapa banyak maintenance bulanan, makan minum dan sebagainya. Kita kena buat hitungan untuk kehidupan akhirat kita. Berusaha sebaik yang mungkin. Kalau boleh kita buat kiraan bagaimana kita melakukan persediaan untuk dunia kita. Kemudian kita letak di sebelah itu bagaimana usaha untuk akhirat kita. Adakah bilangan usaha untuk akhirat ni lebih banyak daripada dunia? Ataupun usaha untuk dunia tadi lagi banyak daripada akhirat. Cuba keluarkan. Usaha untuk dunia apa? 1, 2, 3, 4, 5. Letak kat sebelah pula usaha untuk akhirat kita. Apa yang kita buat? Kita jaga solat awal waktu. Jaga puasa sunat. Jaga senyuman dengan sahabat. Jaga perhubungan dengan jiran. Buat. Kemudian kita kira. Agak-agak usaha dunia tu lagi banyak. Tambahlah usaha akhirat tadi. Hisab diri kita. Masih banyak lagi yang kita perlu lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang benar-benar melakukan persediaan untuk hari akhirat. Allahumma amin. Kemudian Nabi SAW, bila mana Nabi berikan motivasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya bila kita tengok dalam sirah Nabi SAW, ketika berlakunya peperangan Khandaq. Dan waktu itu Nabi telah menerima cadangan daripada seorang sahabat, iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, untuk dibina parit. Dan Nabi sebagai seorang leader yang menunjukkan contoh yang terbaik, Nabi turun bersama para sahabat. Nabi bukan sekadar mengarah. Nabi seorang yang tawaduk, seorang yang merendahkan dirinya. Kan kalau kita nak rendahkan diri kita, kita lihatlah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaduknya Nabi.
Dan Nabi telah ajarkan, Nabi telah tinggalkan para sahabat radhiyallahu anhum individu yang sangat tawadhu. Termasuklah sahabat karibnya iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita nak cerita panjang, kita lihat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi turun, Nabi sendiri gali parit, Nabi pecahkan batu. Dan kemudian bila Nabi tengok pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi telah membaca Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Nabi SAW berikan motivasi supaya sahabat bersemangat untuk mengejar akhirat. Nabi SAW telah berdoa, Allahumma ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang muhajirin dan ansar. Nabi beri semangat kepada para sahabat dalam keadaan mereka letih menggali parit. Yang waktu itu tidak ada jentera-jentera yang besar seperti yang kita ada. Mereka menggunakan mungkin cangkulnya, pemecah batunya, pengorik, pengangkat pasir dan sebagainya yang lebih menggunakan tenaga. Dan Nabi berikan motivasi supaya sahabat ingat kehidupan akhirat. Sebab itulah antara pelajaran yang kita belajar daripada kisah sahabat di peperangan Khandaq, kita kena jadikan akhirat motivasi kita. Jadikan akhirat kebimbangan kita. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang mengkanatil akhirati hammah, siapa yang jadikan kehidupan akhirat adalah kebimbangan dia, dunia ni Allah akan berikan sangat mudah kepada dia. Baru-baru ni saya dengar, saya ditelefon oleh salah seorang pengusaha kepada Mahat Hafiz. Telefon, Assalamualaikum Ustaz. Diceritakan bagaimana Allah rezekikan kepada dia hamba Allah yang nak infakkan tanah, yang nak infakkan harta dia untuk dibinakan pusat tahfiz. Dia dah ada dah, yang diusahakan, tetapi orang tu tawarkan kepada dia. Nak ceritanya bila kita jadikan kehidupan akhirat kebimbangan kita, kita memikirkan akhirat, yakin dan percayalah Allah akan mudahkan dunia untuk urusan kita. Allah akan mudahkan. Berjalan. Bahkan mungkin bertambah-tambah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi jangan kita nafikan ujian yang berat yang Allah akan berikan kepada kita. Namun kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat mana pun ujian yang Allah berikan kepada dia, kita akan lihat dia kekal tenang. Kerana ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Sangat ajaib dengan orang yang beriman. Mukanya kekal tenang, dia relax menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan lagi pula dalam Al-Quran, dalam suratul Fajr, bagaimana penyesalan yang akan terjadi di hari akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Adanya orang di akhirat dia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal yang baik untuk hidup ke di sini. Kata para ulama tafsir, orang yang menyesal ni bukan hanya orang yang melakukan keburukan, tetapi orang yang melakukan ketaatan pun akan menyesal. Kenapalah dekat dunia dulu sebagai seorang suami aku tidak menjadi suami yang soleh? Kenapa aku tidak memberikan layanan yang terbaik kepada isteri aku? Wanita pula dia akan menyesal, kenapalah aku tidak melayani suami aku dengan cara yang terbaik? Seperti mana yang Nabi telah perintahkan kepadaku untuk aku layani suami aku. Kenapalah aku suka komplain? Kenapa aku tidak suka redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Seorang ayah akan menyesal kenapa dia tidak memberikan pendidikan yang terbaik. Kenapa dia tidak memikirkan bagaimana dia boleh menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di akhirat Allah akan berikan pelbagai persoalan kepada kita. Soalan-soalan dah bocor. Tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab. Sebab itulah Allah mengatakan banyaknya orang yang akan menyesal. Bukan orang yang melakukan keburukan semata-mata, tetapi orang yang soleh pun akan menyesal. Orang yang banyak melakukan ketaatan pun akan menyesal.
Apatah lagi kita sayalah terutamanya yang banyak melakukan kemungkaran, yang banyak melakukan dosa. Kita kena lebihkan usaha kita untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Allah perintah ayat untuk taubat bukan kepada manusia. Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah spesifikkan untuk orang beriman. Allah tak tuju kepada manusia. Kan, kalau kaum manusia ni akan termasuk di kalangannya orang-orang yang fasik, orang yang melakukan maksiat yang berterusan, dosa besar dan sebagainya. Tetapi Allah tujukan orang yang beriman supaya kita tahu dalam keadaan kita sibuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa diri kita benar-benar soleh. Jangan rasa Allah terima amalan yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab kalau kita rasa Allah terima amalan kita, akan menyebabkan datangnya sifat bongkak, sombong. Aku ni orang mazid. Aku ni orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, datang solat 5 waktu. Kita akan pandang remeh orang lain. Dia ni datang masjid pun tak pernah. Seminggu sekali solat Jumaat baru datang. Kita akan pandang remeh. Kita akan pandang hina. Kita akan pandang rendah orang lain. Sebab itulah kita kena tahu bahawa kita kena sentiasa berdoa. Bagaimana kita cerita tadi kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim lakukan perintah Allah yang khusus kepada beliau, yang istimewa. Tetapi dalam keadaan keistimewaan yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim masih lagi bimbang amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hisap diri kita, Allahu Akbar, sangat jauh. Bagaimana kita pada hari ini ada kebimbangan. Kebimbangan, takut-takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang salah satu sebab turunnya ayat Al-Quran. Orang yang bimbang, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat ayat dia secara tepat. Tetapi dalam hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ayat ini ditujukan kepada orang yang untuk orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang yang melakukan maksiat?" Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnatus Siddiq." Tidak wahai anak As-Siddiq. Tetapi orang yang termasuk dalam ayat ini adalah mereka yang sibuk melakukan ketaatan. Yasumuna kama tasum. Dia berpuasa, dia solat malam dan sebagainya. Tetapi dia takut amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ada ketakutan dalam hatinya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang bijak adalah mereka yang bermuhasabah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamannya 'ala Allah tamannya." Orang yang pintar, kata Nabi SAW, yang mampu mengawal dirinya, dana nafsah. Kemudian apa dia buat? Dia melakukan amalan. Wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan amalan untuk hari selepas dia mati. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lemah adalah mereka yang atba'a nafsah, yang mengikut hawa nafsunya, yang tak tahan diri dia. Tetapi dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengharapan yang besar. Dia nak masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi dia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dana nafsah yang menahan diri itu adalah termasuk dalam kalangan orang yang muhasabah, orang yang melakukan hitungan kepada dirinya. Adakah dia benar-benar bersedia untuk menghadapi hari akhirat? Adakah dia benar-benar bersedia untuk menghadapi hari penghisapan yang akan berlaku? Dan kita tahu kematian ini
adalah satu perkara yang tak akan diingkari oleh mana-mana golongan. Orang kafir pun akan bersetuju dengan kematian. Tetapi yang bezanya adalah ada di kalangan mereka yang mengingkari tentang apa? Tentang hari kebangkitan. Mereka akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Mudah bagi Allah. Allah nak bangkitkan kita. Tetapi adanya golongan-golongan yang mengingkari. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia. Mereka mengatakan tak ada hidup yang lain. Kat dunia je mereka hidup. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula. Tetapi kita orang-orang yang beriman, kita tahu bila mana kita mati, kita akan dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan adanya kehidupan yang sebenar-benarnya. Bermulalah kehidupan yang sebenar-benarnya yang tidak ada penghujungnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi ashbahu bi syakkin la yaqinu fihi minal maut." Aku tak pernah tengok satu perkara yang meyakinkan, yang tiada keraguan padanya, seperti mana orang yang syak tentang perkara yang tidak yakin, iaitu tentang kematian. Maknanya apa? Maknanya adanya orang yang dia mengatakan bahawa dia akan mati, tetapi dia tidak melakukan persediaan yang cukup rapi. Seolah-olah keyakinan dia yang dia akan menghadapi kematian adalah satu perkara yang sambil liu, yang tidak diberikan perhatian. Walhal kematian itu satu benda yang benar. Kematian itu satu benda yang pasti. Dan kita akan dibangkitkan adalah satu benda yang pasti. Maka kita hendaklah bersiap sedia dengan sebenar-benarnya. Bersedia dengan persiapan yang cukup rapi. Kata Ali radhiyallahu anhu, ruwiyat an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah, wartahalatil akhirah wa hiya muqbilah. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawm al-amal wa la hisab, wa ghadan al-hisab wa la amal. Kata Ali radhiyallahu anhu, dunia ni telah akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan berpindah. Di hadapan kita adalah kehidupan akhirat. Jadilah kita orang-orang yang menjadikan kerisauan dia, kebimbangan dia tentang akhirat. Jangan kita menjadi abna'id dunia, anak-anak dunia, orang-orang yang menjadi hamba kepada dunia. Jadilah kita hamba kepada akhirat. Hari ini kita seringkali menjadi hamba kepada dunia sebab kita risaukan kehidupan dunia kita. Usaha untuk urusan dunia kita tak salah. Tetapi yang salah, tiada usaha yang lebih tinggi, lebih hebat berbanding usaha kita untuk urusan dunia. Yang menunjukkan memang akhirat ni kebimbangan kita. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa jadilah kita abna'il akhirah, anak-anak orang yang bimbang kehidupan akhirat. Maknanya orang yang sentiasa memikirkan kehidupan akhirat. Jangan jadi abna'id dunia. Kerana apa? Kerana Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-yaum, hari ini adalah hari yang mana kita boleh melakukan amalan, tetapi tidak ada penghisapan, tidak ada hitungan. Dan nanti kita akan bertemu dengan satu hari yang mana adanya penghisapan, tiada lagi amalan. Al-hisab wala amal. Al-hisab bila amal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita berdoa kepada Allah orang yang menjadi anak untuk kehidupan akhirat. Orang yang menjadikan akhirat sebagai kebimbangan dia.
Bagaimana aku bersedia untuk menghadapi kematian? Jadi bila kita jadi orang yang sentiasa muhasabah, kita akan bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebab mungkin Ramadan ni biasa kita melalui tiap-tiap tahun, sehingga kita tidak merasakan kepentingan untuk kita buat persediaan. Bila kita bimbang dengan ketaatan kita, maka kita akan buat persediaan yang cukup rapi. Bila Ramadan kita baru nak tadarus, sebahagian para asatizah mengatakan takut kita tidur terus lepas tu. Ramadan kita nak tadarus ni. Tapi bila kita tak buat persediaan, takut kita tidur terus. Ataupun bulan Ramadan kita alhamdulillah berjaya mengkhatamkan Al-Quran. Habis Ramadan kita tutup Al-Quran, kita letakkan kembali dalam almari. Dan kita tak meneruskan. Sebab itulah kalau kita lihat antara sunnah Nabi SAW bila kita mengkhatamkan Al-Quran daripada suratul Fatihah sampai An-Nas, kita tak berhenti di situ. Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita lepas habis An-Nas, jangan baca doa khatam dulu, kita terus pergi suratul Fatihah sampailah kepada surah Al-Baqarah pada ayat yang kelima. Muflihun wa ulaika humul muflihun. Sebab apa? Sebab kita nak menjadikan bahawa pengkhataman tadi bukan pengakhiran yang sebenar. Kita akan mulakan kembali bacaan kita. Hari ini ramai yang lepas habis An-Nas, selesai, khalas, tutup Al-Quran, simpan. Dia tidur teruskan Al-Quran dia. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Baik, kita berhenti seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma. Sama sekali lagi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat kata Ali radhiyallahu anhu tentang kepentingan pada hari ini kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pada hari ini tidak ada penghisapan lagi. Adapun hari akhirat adalah hari yang tidak boleh kita melakukan amalan. Dan di hari tersebutlah akan berlakunya pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW satu ketika mana ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mina afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang terbaik? Qala Nabi SAW, ahsunuhum khuluq. Mereka yang baik perangainya, yang baik akhlaknya. Kemudian lagi bertanya lagi kepada Nabi SAW, ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang-orang mukmin yang pintar, orang-orang mukmin yang bijak? Maka Nabi SAW telah bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang mukmin yang pintar adalah orang yang banyak mengingati kematian, dan bila diingatkan kematian, maka dia akan melakukan persediaan yang terbaik. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dia akan buat persediaan yang terbaik supaya apa? Supaya dia bersedia dengan hari selepas kematian. Hari yang pasti yang akan dia lalui. Dunia ni dia kehidupan yang sementara. Maka sebab itulah kita kena jadikan kebimbangan, kerisauan kita adalah tentang kehidupan akhirat kita. Bagaimana kita boleh melalui hari-hari kita di Yaumul Mahsyar nanti dalam keadaan yang sangat bahagia, yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mana Nabi SAW berikan satu peringatan supaya kita sentiasa sedar. Kan satu ketika Nabi perintahkan kepada para sahabat, kalau kamu nak hilangkan uban, nak tukarkan warna uban daripada warna putih tadi, ghairu hadza bi syai'. Boleh tukar dengan apa-apa warna. Biasa kita inaikan rambut kita. Tetapi Nabi larang apa? Wajtanibus sawad. Yang diharamkan adalah warna hitam. Sebab apa? Sebab bila rambut kita bertukar kembali daripada putih ke warna hitam, takut kita ni jadi orang yang tak sedar diri. Kan? Rasa kita mampu berkahwin lagi. Rasa mampu menambahkan pelbagai lagi
perkara-perkara untuk kita nikmati. Maka sebab itulah bila kita lihat para ulama mengatakan dalam ayat waja'akumun nadhir, Allah datangkan kepada kita pemberi peringatan. Salah satunya adalah uban yang Allah berikan kepada kita, supaya kita sedari diri, supaya kita insaf. Kata Hasan al-Basri lagi, ya ibnu Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kau ni seperti hari-hari yang berlalu. Fa idza dhahaba yawm dhahaba ba'duk. Bila berlalunya hari-hari tersebut, sebenarnya berlalulah sebahagian daripada kehidupan kau. Dan kata Imam Hasan al-Basri, wa yushiku idza dhahaba ba'duka ay yadhhaba kulluk. Dan aku risau kalau pergi sebahagian akan pergi keseluruhannya. Maka kita kena selalu hisap diri kita. Sebelum kita tutup kuliah kita, saya suka nak bawa sebuah puisi ataupun syair. Tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan kerana sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih boleh hidup sampai ke pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin 'asha hinan min ad-dahr. Berapa ramai orang yang sihat kemudian meninggal tanpa didahului dengan rasa sakit. Dan berapa ramai orang yang sakit yang masih boleh hidup dalam tempoh yang lama selepas daripada itu. Fa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang yang ketawa di pagi dan petang hari, padahal kafan menemani mereka dalam keadaan mereka tidak sedari. Wa kam min sigharin yartaja tula umurihim wa qad adkhalatil ajsamuhum zulmatal qabr. Berapa ramai anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan dalam kegelapan kubur. Dan akhir sekali, wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat azwajuhum lailatul qadar. Berapa ramai pengantin-pengantin wanita yang dihiaskan untuk dipersembahkan kepada pengantin lelaki, padahal roh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sentiasa menghisapkan diri kita, sentiasa melakukan penghitungan kepada diri kita. Buatlah kiraan, buatlah checklist bagaimana usaha kita untuk urusan dunia dan usaha kita untuk urusan akhirat, yang mana yang lebih banyak. Kalau usaha kita untuk urusan akhirat lebih banyak, maknanya memang benar kebimbangan dan kerisauan kita kepada kehidupan akhirat lebih banyak daripada kebimbangan dan kerisauan kita untuk urusan dunia. Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Kita tutup majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.